Assalamualaikum, hai semua. Okey, hari ni cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut okey tentang tugasan yang cikgu bagi sebelum ni. Okey, cikgu bagi semalam tu kan. Okey, tentang soalan yang cikgu bagi sebelum ni, okey, apakah kaitan laju dengan okey dengan cepat atau lambat suatu objek yang bergerak? Okey, dia berkaitan dengan cepat dan lambat. Okey, cepat okey versus lambat. Okey, ini kalau berkaitan cepat dan lambat, okey dia mesti melibatkan masa. Okay, jadi keywordnya di sini ialah masa. Okey, soalan nombor 1 tu, okey ramai yang jawab C. Objek itu bergerak dengan masa yang cepat. Okey, betul. Okey, dia melibatkan tentang masa. Okey, soalan yang kedua, jarak rumah saya ke sekolah ialah 50 meter. Dia mengambil masa 10 minit sahaja untuk pulang ke rumah, tetapi setiap hari masa dia tiba di rumah adalah berbeza-beza. Mengapa? Okey, kalau kamu tengok soalan A hingga D tu, okey, soalannya, jawapannya sebenarnya sama saja. Okey, A, B, C, D tu alasan-alasan yang diambil tu semua boleh diambil kira. Okey, jadi sebenarnya itu semua bergantung kepada apa? Okey, dia mesti bergantung kepada masa. Okey, kalau masa dia itu dia lambat sebab apa? Dia pergi kandas, dia pergi itu ini tapi semuanya melibatkan masa. Okey, walaupun dia punya jarak tu sama tapi dia mengambil masa yang berbeza-beza setiap hari itulah. Okey, kemudian nombor 3, mengapakah kereta lebih laju dari motor? Okey, itu nanti cikgu akan terangkan. Okey, soalan yang keempat, apakah maksud 50 km per jam? Okey, 50 km per jam. Okey, ini sebenarnya kamu biasanya jumpa di mana? Okey, di highway, di jalan utama yang kamu selalu nampak tu, 90 km per jam. Okey, maknanya ini hal laju, okey, yang kamu kena ikutlah. Okey, itu kalau di jalan raya. Okey, kalau macam dalam soalan ni 50 km per jam ni, okey, sebenarnya 50 km per dengan jam. Okey, kilometer ni betul lah, kilometer. Okey, J ni adalah jam. Okey, sebenarnya inilah kita panggil sebagai laju. Okey, laju. Okey, kilometer. 50 kilometer ni merujuk kepada okey. Ini merujuk kepada jarak. Okey, dan J ni adalah masa. Ini yang cikgu maksudkan dengan soalan yang nombor 4. Okey, apa yang dimaksudkan dengan 50 km per jam? Okey, yang kamu jawab tu semua betul. Okey, kilometer, km ni kilometer, J ni untuk jam. Okey, tapi itu sebenarnya adalah unit. Okey, dia mau apa kuantiti tu. Okey, bermakna itu adalah jarak, 50 km tu adalah jarak, J itu adalah jam. Okey, sebenarnya dari jawapan ini ada dia punya soalan. Okey, sebenarnya daripada 50 km per jam ni, okey, dari jawapan ini sebenarnya ada rumus berkaitan laju. Okey, boleh terus dapat di situ laju bersamaan dengan jarak per masa. Inilah dia rumus bagi laju. Okey, laju sama dengan jarak per masa. Okey, kalau kamu tengok contoh yang pertama yang cikgu bagi, okey, tentang laju motor dengan laju kereta. Kereta bergerak 70 km per jam. Okey, ini kereta. Okey, dan motor bergerak 50 km per jam. Okey, sedangkan jaraknya ialah 10 km. Okey, ternyata kereta dia lebih cepat. Okey, kereta lebih cepat. Kenapa kereta lebih cepat? Okey, kereta lebih cepat kerana masa yang diambil adalah rendah. Okey, dari rumus ni, okey, kalau masa yang diambil rendah, bermakna laju tu dia tinggi. Okey, kalau masanya tinggi, okey, laju tu dia rendah. Okey, cikgu ulang balik. Okey, kalau masa yang diambil ialah sedikit, cepat ataupun maksudnya cepat, okey, lajunya tinggi. Maknanya dia makin laju. Terbalik pula. Kalau masa yang diambil tu lama, okey, bermakna lajunya tu perlahan. Okey, kamu boleh ambil contoh siput. Siput dia kalau bergerak ke satu tempat lambat. Dia ambil masa yang lambat. Jadi dia bergerak cepat ke lambat? Mestilah lambat. Itu maksudnya. Okey, maknanya lajunya tu perlahanlah, sedikit. Okey, cikgu akan bagi contoh untuk berkaitan dengan laju. Okey, kelas di sini ada contoh. Okey, Aida berjalan ke kedai, okey, dengan jaraknya 100 meter dalam masa 5 minit. Okey, hitung laju yang Aida dapat. Okey, hitung laju Aida. Okey, soalan yang paling mudah, okey, kamu nampak laju sama dengan jarak per masa. Okey, jadi kita terus ambil sahaja jaraknya 100 meter bahagi dengan 5 minit. Okey, dapatlah lajunya 20 meter per minit. Gitu. Okey, kalau jaraknya kilometer lah. Kalau jaraknya jam lah, ya. Okey, sangat mudah, sangat simple. Okey, nanti kamu tahu dia punya maklumat, jarak apa, masanya apa, ya.
Okey, cikgu nak terus pergi kepada laju seragam. Okey, kalau laju seragam, okey, kalau soalan tu dia beri jarak dan masa. Okey, dia tanya adakah laju tu seragam. Okey, kalau laju seragam, dia mesti sama. Okey, dari awal sampai akhir sama sahaja lajunya. Kalau dalam graf. Okey. Kalau graf dia bermula dari keadaan berhenti. Okey, dia terus bergerak maintain saja. Okey, bermakna ini adalah laju seragam. Okey, kalau dia dari dia berhenti, okey, dari dia keadaan pegun, okey, dia berhenti, dia berjalan, okey, lepas tu dia macam ni. Okey, dia jalan, lepas tu dia terus begini. Bermakna ini laju tak seragam. Begitu. Ya, kejap berhenti, kejap tidak. Itu laju tak seragam. Okey, ini pun melibatkan pengiraan ni. Ya, dalam topik ini juga kamu akan jumpa dengan laju seragam. Okey, kalau kamu jumpa laju seragam, okey, kita masih lagi menggunakan rumus yang sama. Okey, cuma kamu jarak ni dia ada jumlah jarak. Okey, kamu bahagi dengan jumlah masa. Okey, ada beza tu. Okey, laju itu lain. Okey, kemudian laju seragam adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah. Okey, sebelum ni kamu dah tahu laju. Okey, laju mesti ingat. Okey, rumusnya laju sama dengan jarak per dengan masa. Okey, dia masa memainkan peranan yang penting dalam menentukan laju tu. Dia cepat ataupun lambat. Okey, kali ini kita pergi kepada pecutan. Okey, pecutan ni dia sebenarnya objek, okey, sesuatu objek, sama ada orang ke ataupun kereta ke, objek lah. Okey, objek tu dia memang sudah bergerak. Bermakna dia memang sudah ada dia punya laju. Okey, tapi dia melibatkan pecutan. Okey, sebagai contoh, cuba tengok dulu video ini. Okey, atlet sekolah kita. Okey, kita tengok dia berlari. Okey, dia berlari pecut. Okey, semakin hampir ke garisan penamat, dia semakin laju, dia semakin pecut. Okey, tapi bila dia dah sudah habis sahaja tamat 50 meter, dia terus menghentikan lariannya. Jadi adakah dia mengalami pecutan? Adakah dia sedang pecut? Okey, kita akan lebih lanjut nanti dalam contoh-contoh yang cikgu akan terangkan ya. Semua sudah melihat, okey, contoh yang cikgu dah tunjuk tadi, okey, tentang seorang pelari, dia berlari dari garisan mula hingga ke garisan tamat. Okey, larian tu hanya 50 meter sahaja. Okey, bermakna dia perlu berlari dengan lebih laju. Okey, jadi itulah dia contoh bagi pecutan. Okey, pecutan dia melibatkan, okey, sesuatu objek, dia bergerak dari awal hingga akhir. Dia memang bergerak, dia memang sudah ada laju yang dia sedang bergerak lah. Okey, jadi sebagai contoh, okey, kalau atlet tu dia berlari sebanyak dia lari 120 km per jam. Okey, jika dia bermula dengan kosong, okey, bila dia berlari dia dah ambil 120 km per jam. Okey, contohlah, itu laju sangat tu. Okey, 120 km per jam. Okey, bermakna dia sedang dalam pecutan. Okey, tapi bila dia dah nak sampai ke garisan penamat, okey, dia mesti akan berhenti kan. Okey, dia nak berhenti, okey, dia mesti mengurangkan kelajuannya. Okey, dalam situasi itu dia berlaku nyah pecutan. Okey, cikgu ulang balik. Okey, kalau dia nak laju, dia dalam pecutan. Okey, bila dia mau berhenti sudah tu, dia dalam nyah pecutan. Okey, nanti cikgu akan tunjuk macam mana pecutan dengan nyah pecutan tu. Okey, cikgu ambil contoh yang pelari ni. Okey, di masa dia berada di permulaan, okey, dia punya laju adalah kosong. Okey, ini biasanya kita panggil sebagai pegun. Okey, bila dalam keadaan pegun, okey, objek tu dia kosong. Dia tak ada, dia laju dia tak adalah, kosonglah lajunya. Okey, katakanlah pelari ni dia berlari dari mula hingga tamat ni dia ambil masa dalam masa 10 minit. 10 saat. Okey, dalam masa 10 saat. Okey, ini masa yang dia ambil. Okey, dia bergerak dari sini pergi ke tamat dan 50 meter dalam masa 10 saat. Okey, perlu kamu ingat, okey, kalau untuk mencari laju, okey, kamu perlu ambil kira jarak per dengan masa. Okey, tapi dalam perubahan laju, okey, kamu perlu ambil laju akhir tolak dengan laju awal. Okey, 120 km per jam tolak dengan laju awal 0 km per jam. Okey, per ataupun bahagi dengan masa yang diambil ialah 10. Kalau kamu nampak di sini, okey, dia kilometer per jam. Okey, di sini dia kilometer per jam. Okey, tapi masa yang diberi itu adalah masa 10 saat. Okey, dah dalam saat. Okey, bermakna kamu perlu ubah unit, tukar unit. Okey, 10 saat tukar kepada jam. Okey, bermakna darab 60 saat, darab 60 minit.
Okey, gitu. Okey, seterusnya kita kiralah. Okey, 0.0033. Okey, kilometer per saat. Per saat, per saat, per lagi dengan saat. Okey, ini rumus bagi perubahan laju. Okey, perubahan laju tu bermaksud pecutan lah. Okey, pecutan bermaksud perubahan laju terhadap masa. Okey, ini bermakna pecutan. Okey, pecutan dan nyah pecutan. Ya, okey, ialah kadar yang melibatkan laju dan juga masa. Okey, inilah dia. Okey, ini adalah laju. Okey, ini adalah masa. Okey, jadi cikgu boleh katakan, okey, pecutan bersamaan dengan laju akhir tolak laju awal. Okey, per dengan masa yang diambil lah. Masa akhir tolak dengan masa awal. Okey, itu pun kalau dia beri masa. Okey, dia beri tempoh masa awal dan tempoh masa akhir lah. Okey, nanti kita tengok contoh yang mendalam lagi, ya. Tengok pada contoh yang kedua. Okey, iaitu ada sebuah motosikal bergerak dengan keadaan pegun. Okey, dia bergerak dengan keadaan pegun. Apa maksudnya tu? Okey, dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat. Okey, dalam masa 5 saat. Okey, berapakah pecutan bagi motor itu? Okey, dalam soalan dia bagi tahu di situ bergerak daripada keadaan pegun. Bermakna laju awalnya ialah 0 meter per saat. Okey, dan dia bergerak secara seragam. Maksudnya lajunya sama saja dari awal hingga akhir. Okey, jadi berapakah pecutannya? Okey, pecutan yang diambil, okey. Pecutan bermaksud hal laju akhir. Laju akhir diambil 20 meter per saat. Okey, tolak dengan masa awal. Masa awal dalam soalan dia bagi tahu dia bergerak dalam keadaan pegun. Bermakna dia punya laju 0 meter per saat. Okey, 0 meter per saat per dengan masanya 5 saat. Okey, jadi 20 meter per saat bahagi dengan 5 saat dapatlah 4 meter per saat kuasa 2. Okey, ini unit bagi pecutan. Okey, bermakna pecutannya meter per saat kuasa 2. Okey, kalau soalan tu dia sambung lagi. Okey, dia kata selepas menekan brek, kelajuan motosikal itu semakin perlahan. Sebab dia nak berhenti kan. Okey, jadi dia semakin perlahan lah. Okey, dan kadar seragam. Okey, dia kelajuan motor itu bergerak dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Okey, dia bergerak, lepas tu dia berhenti. Okey, jadi berapakah nyah pecutan? Okey, berapakah pecutan motor itu? Okey, bermakna okey, yang kedua. Okay, dia kata dia bergerak lepas tu dia berhenti kan. Okey, kalau dia berhenti bermakna dia punya pecutan, okey, lajunya dari 0 dia tolak dengan laju seragam dia tadi 20 meter per saat. Okey, dalam masa 4 saat. Okey, jadi negatif 20 bahagi 4 saat. Okey, dapatlah negatif 5 meter per saat kuasa 2. Okey, di sini. Okey, di sini jawapannya ada negatif. Okey, negatif inilah yang dimaksudkan dengan nyah pecutan. Okey, cikgu tulis di sini. Inilah dinamakan sebagai nyah pecutan. Okey, nyah pecutan tu bermaksud pecutannya tu ada negatif. Okey, itu yang dimaksudkan dengan nyah. Okey, bukan nyemak nyah. Itu lain tu. Okey, nyah ni bermaksud dia punya pecutan negatif. Okey, bermakna objek yang bergerak tu dia berhenti. Okey, sebab itulah dia ada negatif. Okey, cikgu harap kamu boleh jelas dan kalau ada soalan boleh terus tanya dengan cikgu. Okey.